Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara mara, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang berada di kampung, di taman, di desa, mana saja anda berada. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat semua. Jadi hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kopek jagung, buat jagung cawan ni. Penting kena ada jagung pakcik-makcik. Kena ada jagung, tak ada jagung tak boleh. Okey, peralatan ni kita pakai iaitu satunya kita pakai screwdriver. Screwdriver ni kat mana-mana pun kat rumah mesti ada screwdriver ni. Untuk peralatan yang pertama, peralatan kedua kita kena pakai pisau. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara dia buat jagung cawan melalui jagung tadi. Tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik boleh pergi ke saya punya Facebook Syukri Kasim, dan tuan-tuan boleh pergi ke saya punya YouTube saya. Tuan-tuan boleh tulis SHUKRI channel. Okey, dia akan keluar bulat warna merah S tu. Tuan-tuan boleh tekan dekat situ. Tekan dekat situ, dia akan keluarkan video daripada awal sampai akhir video ni. Jadi tuan-tuan itu sajalah. Tuan-tuan boleh menonton kejap lagi video saya ni daripada awal hingga akhir, boleh tengok. Tuan-tuan jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Macam ni tuan-tuan, abang-abang, kita kopek, kita belahkan dia. Semua yang ada jagung ni kita belahkan dia. Kita belahkan dia, senang nanti kita buat kerja. Jagung ni. Jagung ni kita kopek. Ini yang dah saya kopek kulit dia. Senang. Tuan. Tapi pastikan jagung ni, kalau jagung muda, abang-abang, pakcik-pakcik kalau nak buat tu, yang simpan dulu dalam 2 hari. Baru boleh kopek. Pasal apa saya cakap macam tu? Takut jagung tu pecah. Boleh pecah, kita masak jadi hitam. Macam jagung ni sesuai lah untuk dikopek. Pasal apa? Saya tengok dia punya buah apa ni, dia punya jajaran jagung pun, biji jagung pun cantik, senang dikopek. Saya dah lama meniaga jagung ni. Saya dah tahu dah macam mana. Kalau jagung tu muda, saya simpan untuk 2 hari. Saya kopek kulit dulu, saya simpan untuk 2 hari ataupun 1 hari, baru saya kopek. Pasal apa? Nak bagi dalam ni dah kering. Ini macam ni dah kering tuan-tuan ni. Kita tengok dah kering. Apabila dah kering, kita kopek senang. Tuan-tuan, abang-abang, kita kopek senang. Kita kopek memang senang. Cara kopek macam ni lah. Tapi peralatan dia kita sediakan screwdriver ni lah. Penting screwdriver kena ada. Screwdriver yang tajam kat depan ni. Pasal apa? Senang untuk dia masuk macam ni kan. Dia masuk macam ni senang. Jadi kita buat kerja tu senang. Okey. Lepas tu kita belah macam ni je. Bila belah macam ni, kan dia ada line macam ni kan. Line macam ni, kita kopek macam ni lah. Pasal apa? Kat dalam dia dah kering. Kalau yang muda tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Yang muda tu mungkin kat dalam dia basah. Bila basah, kita kopek, dia pecah-pecah. Contoh dia pecah. Bila dia pecah, bila dekat sini pecah, kalau kita masak, bila kita masak steam tu, air dia masuk dalam ni, dia akan jadi hitam. Bila jadi hitam, kita punya kualiti jagung tu tak cantik lah. Bila dah kopek semua, okey, kita simpan dekat sini. Kita just buat macam ni je. Dah banyak macam ni. Kita ketepikan macam ni. Okey, supaya senang kita nak pilih jagung nanti. Banyak lagi step-step dah tu. Abang-abang kita nak buat, makcik-makcik nak buat kat rumah, nak makan jagung ke senang nak buat dalam 2-3 batang, 10 batang pun dah mencukupi, dah dapat dalam setengah kilo dah. Macam ni je. Kita buat macam ni macam biasa. Tengok buat macam saya dah lama buat. Jadi saya dah biasa buat ni. Kalau yang baru-baru buat tu mungkin pecah lah apa. Kalau yang pecah tu tak sesuai untuk buat jagung cawan. Pasal apa? Dia jadi hitam apabila kita masak nanti. Kalau yang pecah tu, kalau contoh jagung ni pecah macam ni, pakcik-pakcik, makcik-makcik dah pecah macam ni. Dia kalau kita terus masak tak apa, tapi kalau terus macam kita dah kopek macam ni, dah pecah, kita masuk frozen. Apabila masuk frozen tu tak sesuai. Pasal apa? Ais dah masuk dalam biji jagung ni. Apabila kita dah masak nanti jadi hitam. Tapi kalau untuk buat bubur boleh. Tapi kalau pecah macam ni, kalau dah pecah macam ni, macam saya tunjuk tadi tu, dia kena masak terus. Tak boleh simpan yang frozen. Itu pengalaman saya lah. Dulu saya meniaga. Macam tu lah. Okey. Macam ni cara dia tu. Kita kopek macam biasa juga. Kita kopek macam ni. Jadi senang. Senang dia keluar kan. Pastikan jagung tutup tak pecah lah.
Tengok kalau jagung besar tu kita dapat dalam apa ni? Kita dapat dalam 2 cawan. Kalau jagung kecil tu kita dapat dalam 1 cawan je lah. Tengok daripada besar mana jagung tu. Okey. Kita kopik macam biasa. Senang kan? Inilah cara dia. Banyak orang tanya macam mana kau buat jagung cawan ni. Macam mana cara dia. Yang saya tunjuk tadi tu, sekejap je dapat 2-3 kilo, 4 kilo. Jadi yang mana-mana baru nak belajar, apa ni, nak buat jagung cawan tu apa tu, senang. Kalau yang muda tu simpan dulu supaya senang. Apa lagi dia dah kering kat dalam ni kan. Dia dah kering macam ni, bermakna senang kita kopik dia. Dia tak pecah. Ini dah senang kopik lah. Tengok pada jagung tu. Kalau jagung tu tua, senang nak kopik. Kalau jagung tu muda, payah sikit nak kopik. Tunggu 2-3 hari dulu. Baru kita boleh kopik. Jagung tu tak akan kecut. Kita makan pun sedap, manis. Siap letak susu lagi sedap. Kalau nak makan, pergilah ke pasar malam. Berdekatan kat Melaka lah. Saya berada di, kalau kat Teluk Mas, hari Isnin, semalam lah. Kalau hari Rabu dekat Rambai Utama. Hari Jumaat saya berada di Rambai Jaya. Hari mana lagi Hari Sabtu saya berada di Payung Rumput Indah. Payung Rumput Indah. Hari Payung Rumput Bernada, sorry. Hari Rabu saya berada di tepi jalan apa ni, Rambai Utama. Macam ni tuan-tuan. Kalau nak makan, pergilah ke pasar malam yang saya berniaga, iaitu Syukri Sweet Corn. Macam ni tuan-tuan. Ada pun yang muda ni. Yang muda ni susah sikit. Tapi kalau muda macam ni, kita simpan dulu. Kita ambil yang tua-tua sikit. Macam ni. Banyak lagi proses tuan-tuan. Kan. Tuan-tuan banyak tengok apabila apabila kita opik nanti, dia akan keluar macam ni. Dia punya habuk-habuk dia. Lepas tu kita kipaskan pula. Banyak proses dia. Banyak ni saya tunjuk satu persatu. Nak kopik jagung, buat jagung kapcorn Cara dia macam ni. Senang tuan-tuan. Kalau pakcik-pakcik nak akan jagung, buat macam ni je. Kalau nak buat bubur, kita pakai pisau, tak apa. Macam ni. Okey. Ni kita tepi. Macam ni. Sekali lagi saya tunjuk. Macam ni Ni. Kan dia macam tu. Saya tunjuk. Dia dah macam tu kan. Dia dah macam tu. Ni kita tak tepi ni senang. Kopik dia. Biar masuk semua nanti. Lepas ni kita bersihkan dia. Kita buat macam biasa. Macam tu. Kalau nak tahu tuan-tuan, saya meniaga jagung. Permulaan saya tak tahu macam mana nak buat jagung cawan tu. Saya beli dekat pasar raya. Tapi biasalah, kalau kat pasar raya tu jagung tu mungkin tak tahulah. Tapi bagi saya nak jaga kualiti, jadi orang makan tu sedap. Jadi saya buat sendiri. Nak buat jagung cawan, buat sendiri. Okey, cara dia macam ni lah tuan-tuan. Dan nanti sekarang kita simpan dalam frozen dah. Apabila kita dah bersih dia, proses dah bersihkan dia, keluarkan abuk-abuk dia. Kita masuk frozen. Besok tu kita bawa pasar malam, kita tu jual. InsyaAllah sedap. Manis lagi lah. Kalau macam ni memang manis lagi. Siap campur susu lagi. Yang ni, kita tak tepi. Kita asingkan dia. Supaya senang kita buat kerja nanti. Kalau nak jumpa saya, berada di pasar malam. Macam saya sebut tadi. Hari Rabu, Rambai Utama. Hari Isnin, Teluk Mas. Hari Sabtu, saya ada payung rumput Indah. Perdana. Hari apa lagi Hari Ahad saya berada di Aikro Heights. Dekat kalau sesiapa menghala ke tol Aikro Heights itu, masuk kiri kan, lepas daripada nak pergi kilang Mami tu, straight
jumpa Masjid Ubadiyah. Turun tu pasar malam. Itu Aikul Haid. Saya berniaga tiap-tiap hari. Saya buka pukul 3 sampai pukul, kalau Aikul pukul 3 sampai pukul sampai selepas maghrib lah. Kalau Aikul cepat sikit. InsyaAllah lah jagung saya ni kata semenjak saya berniaga ni okey lah. Kalau saya bawa 10 kilo, 12 kilo habis. Pasal apa? Kita tengok customer makan kan. Ada yang berulang, ada yang beli banyak, ada yang beli sikit. Pasal apa jagung saya buat sendiri, saya kopik sendiri tuan-tuan. Saya kopik sendiri macam ni lah. Tak ada saya beli di apa ni yang dah siap. Pasal apa? Yang dah siap tu macam saya cakap tadi lah. Kadang-kadang dia dah tak ada isi jagung lagi, dia ada air. Memang tak sedap lah, kurang sedap lah. Ni saya kopik sendiri. Kopik pun nak kena tahu tuan-tuan. Bukan main kopik je. Dia ada pecah nanti, kita ni dia jadi hitam kalau pecah nanti. Dia tak berapa ni lah. Macam ni cara dia. Macam ni juga. Sama juga. Ni. Dan pasar malam mana lagi? Saya berada di pasar malam. Ini hari saya di apa ni? Pasar malam hari Sabtu, hari apa? Hari Selasa ini hari dekat Paya Rupuk Perdana. Paya Rupuk Perdana. Saya tak ingat. Pasal apa? Ini hari tak ada pasar malam. Saya cuma berniaga kat tepi jalan tu. Naik ke Paya Rupuk. Paya atas. Adalah saya atas tu. Sesiapa nak jagung boleh lah. Nak makan jagung. Jagung cawan ada. Jagung kukus ada. Jagung bakar ada. Harga dia kalau jagung cawan ni saya jual RM2.5 siap dengan susu. Kalau tambah susu tu tak perlu tambah duit. Apa ni jagung bakar saya jual RM2.5. Jagung kukus RM2.5. Tengoklah kalau jagung tu kecil saya jual 3 batang RM5 ataupun sebatang RM2. Kalau jagung besar biasalah RM2.5 lah. Jagung tu biasalah saya kalau jagung cawan tu saya letak susu, saya letak garam, saya letak margarin lah untuk menyedapkan lagi kelazatan jagung cawan tu sendirilah. Dan jagung kukus macam biasalah. Bila dia dah masak, kalau jagung ni muda, tak perlu masak lama-lama, tuan-tuan, puan-puan. Kita masak sekejap saja. Pasal apa? Kalau kita masak lama-lama, dia punya khasiat tu dah kurang. Kemanisan tu dah kurang. Macam jagung ni pun, macam jagung apa ni, kukus ni pun pakai jagung ni juga. Saya pakai jagung ni juga. Tengok keadaan jagung tu. Kalau jagung tu tua, kita masak lama sikit lah. Bagi jagung bakar pula, tuan-tuan, kita kopik dekat situ. Kita ambil daripada ladang, ambil pada kilang dia, kita bawa pergi pasar malam, kita buka kulit dia, kita bakar kat situ terus. Kita bakar situ terus, memang sedap, memang lazat lah. Rasanya manis, sedap makan. Ini hari ni saya tunjuk cara macam mana nak buat kapkon jagung cawan. Kita buat sampai habis lah. Kita buat habis. Lepas ni kita tunjuk macam mana cara untuk buang dia punya apa ni bulu-bulu jagung ni kan. Ada kan. Nanti kita buang pakai kipas tuan-tuan. Tuan boleh tengok lah. Banyak proses dia. Macam ni tuan-tuan. Ramai orang tanya saya macam mana kau buat jagung cawan ni. Macam ni saya tunjuk. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Ni. InsyaAllah lah siapa yang baru nak belajar, nak buat jagung, nak belajar meniaga jagung, kopik sendiri dekat rumah. Lagi safe. Lagi kita jimatkan duit kita lah. Kalau kita beli kat kilang dia, kat kedai tu mungkin ada pasar raya tu jual 2 kilo RM13, ada yang RM13.5, ada yang RM14, 2 kilo sahaja. Tapi kualiti jagung tu tak berapa okey lah tuan-tuan, puan-puan. Kalau kita kopik sendiri ni, kualiti kita bagi orang makan sedap kan. Jadi orang minggu depan orang cari lagi kita. Pasal apa? Jagung kita okey, sedap kan. Kita sekarang tuan-tuan berniaga, kita kena jangan pilih. Yelah keuntungan pun kita nak juga, tapi kualiti tu kita kena jagalah. Kualiti jagung kita kena jaga supaya customer yang datang tempat kita tu dia orang puas hati dengan layanan kita, makanan kita buat tu kan.
Jagung pun macam tu. Jagung pun sama tuan-tuan. Kita ni macam ni. Tu kopek dia. Nak kopek dia ada yang susah, ada yang senang. Kalau yang muda tu saya terpaksa pakai pisau. Saya tak pasal pakai pisau. Pisau dia kat sana. Kat kipas. Nanti saya tunjuk tuan-tuan kalau yang muda. Dan bilik. Macam ni tuan-tuan Kalau yang muda kita terpaksa pakai pisau tuan-tuan. Pasal apa yang muda tu mungkin kalau kita pakai tangan macam ni dia akan jadi pecah. Kalau yang muda macam ni, okey tuan-tuan contoh ini yang muda, jagung muda. Okay. Kita buat macam ni. Pisau ni kita peralatan ni jugalah. Kita letak dia, kita tunggang dia. Dia macam tu. Dia akan jadi macam tu. Tu dia. Ini boleh kopek dengan tangan, tapi saya nak tunjuk kalau jagung ni jagung muda, kita buat pakai pisau lah. Pisau senang. Tapi hati-hati tuan-tuan puan-puan takut kena tangan. Okey, macam ni cara dia. Ni kita kopek sampai habis. Kopek sampai habis macam ni. Yang mana yang tak perlu tu kita buang lah. Kita kopek macam ni kita dapat tahu yang mana elok, mana tak elok kan. Yang mana tak elok tu, yang hitam-hitam tu kita buang lah, kita asingkan dia. Kita ambil yang elok sahaja. Masuk dalam. Dah banyak tu tuan, sekejap aja. Dah banyak jagung saya. Nampak? Tak sampai pun berapa minit rasa dah banyak dah. Dah dapat dekat 2 kilo. Tengok saya buat. Dah dapat dekat 2 kilo. Nampak? Ni. Jagung banyak lagi ni. Macam ni lah cara dia. Jadi sesiapa yang nak makan jagung, pergilah ke pasar malam yang saya sebut tadi tu. Hari Keroh, hari Ahad, Rambai Utama, hari Rabu, hari hari Isnin di Teluk Mas Malang. Saya kat Teluk Mas. Habis, alhamdulillah, habis. Yang dah siap tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok. Ni. Nampak? Sekejap je tuan-tuan. Sekejap je. Sekejap je tuan-tuan. Nampak? Kan? Kau boleh nampak. Okey, saya tunjuk dekat macam ni. Okey, ni bagi pegang. Okey. Ni kita buat macam ni. Slow-slow tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan boleh belajar, pakcik-makcik boleh belajar. Buat slow-slow. Tak payah buat cepat-cepat. Takut dia pecah, sayang. Kan? Jagung ni banyak boleh buat tuan-tuan. Kita buat macam ni. Jadi sesiapa yang baru nak belajar berniaga tu, bolehlah tonton saya punya dalam WhatsApp. Saya akan masuk dalam Facebook, YouTube pun saya akan masukkan. Ini yang muda tuan-tuan. Apa yang muda? Kita pakai pisau. Yang bagi buka. Kita pakai pisau. Macam ni. Baik-baik, tak kena takut kena tangan. Ikut dia punya line ni juga. Kita pakai pisau. Macam ni. Macam ni. Kita kopik dia senang. Tapi tuan-tuan, akak-akak kena ingat. Jangan bagi kena jagung macam ni. Tak mau. Biar dia kena bawah macam ni. Kena bawah macam ni. Bau dia senang nak ni. Okey. Dah habis kan? Dah tak ada kan? Dah tak ada macam tu. Kita letak. Okey. Itu saja tuan-tuan. Macam mana saya nak tunjukkan, nak tuntun kepada abang-abang, kakak-kakak yang baru nak berniaga ke, yang baru macam mana, nak tahu macam mana dia buat jagung cawan. Saya buat jagung cawan Syukri Sweet Corn. Okey, inilah macam ni. Ini kira sikit tuan-tuan. Dah dapat 2 kilo Banyak lagi jagung, banyak lagi. Okey. Tunjuk kat ayah. Okey tuan-tuan. Saya Syukri Kasim. Saya nak bagi tahulah selamat menonton dah video yang saya tunjuk tadi tu, macam mana cara untuk kopek jagung, cara dia.
banyak orang tanya saya macam mana cara dia untuk kamu buat macam mana. Saya dah tunjuk tadi macam mana cara dia. Kena ada screwdriver penting pasal kita nak buat line dia, kita nak bagi pecah dia tu, dan apabila ada line jagung tu kita buat senang. Dan yang jagung muda ni kita kena pakai pisau. Pisau ni mesti ada. Pisau macam ni lah, senang. Pasal apa kita nak potong ke bawah tadi tu baru boleh buat. Jadi tuan-tuan, itulah sepetang pagi ni saya nak cerita macam mana cara untuk buat jagung cawan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kira part yang kedua. Tadi kita kopek jagung. Kita nak bersih jagung pula macam mana. Cara dia, tuan-tuan, puan-puan, kita mesti ada kipas untuk tolak angin, untuk tolak apa bulu-bulu yang ada dalam jagung tadi tu. Dia macam ni. Macam ni. Jadi tengoklah bulu-bulu tu. Macam ni cara tu, tuan. Kita nak bersihkan dia. Jadi bulu-bulu tu semua dah tak ada dah. Kita buat banyak kali. Kalau satu kali ni masih banyak lagi bulu-bulu dia. Tukar-tukar. Tukar. Di sini pula kita ambil. Kita buat. Okey. Pastikan bulu-bulu apa ni yang jagung, sisa jagung tu tak ada. Apa ni? Kat dalam jagung tu. Baru kita siap. Kalau tak, dia masih ada tu. Kalau orang makan nanti, makan yang berbulu sekali. Okey, macam ni kita pakai kipas, tiupkan dia. Okey, saya tunjuk dengan senanglah. Apabila kita dah kopek tadi, kita dah jadi jagung macam ni. Kita asingkan dia dengan bulu jagung dengan jagung tadi supaya tak ada dah tak ada bulu dia tu bulu jagung tu tadi. Proses dia macam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, puan-puan nak tahu, proses dia macam ni. Banyak proses dia. Ini kalau bulu banyak, kita buat banyak kali supaya bulu tu semua tak ada dalam jagung tu. Kita buat banyak kali supaya hilang semua bulu-bulu tu. Ini cara, tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, sampai sini sajalah saya nak tunjuk cara macam mana. Dah bulu dah habis, semua sekali dah habis kan? Semua dah habis. Kita masuk apa ni? Sekejap lagi kita masuk dalam plastik, cara-cara untuk kita pack dalam plastik itu. Okeylah tuan-tuan, sekejap lagi saya tunjuk macam mana untuk pack. Okey.